Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami dari kumpulan 2 akan mempersembahkan tugasan 3 kerja khusus pembentangan perkumpulan di bawah kursus EDUP 2072 Falsafah Pendidikan, yang mana kami terdiri daripada 3 orang pembentang. Saya Muhammad Fadli bin Muhammad, rakan saya Muhammad Hazaruddin bin Cik Harun, dan Muhammad Amirul Izzat bin Jamaluddin. Kami akan mempersembahkan tajuk pembentangan, iaitu perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dan hubungannya dengan falsafah pendidikan. Sebagai mukadimahnya, ingin saya sebutkan di sini bahawa perkembangan sistem pendidikan di Malaysia terdiri daripada 3 fasa. Yang pertama, sebelum merdeka; yang kedua, selepas merdeka; dan yang ketiga, pendidikan semasa. Sistem pendidikan di Malaysia merupakan suatu usaha bersama yang bersistematik yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, kemahiran dan kebolehan kepada ahlinya dalam usaha untuk memperkembangkan potensi diri dan masyarakat. Sistem pendidikan telah berkembang melalui beberapa fasa yang saya sebutkan tadi, iaitu fasa sebelum kemerdekaan, selepas kemerdekaan dan semasa kemerdekaan. Cuba kita lihat fasa sebelum merdeka, iaitu fasa pertama. Pendidikan pada waktu ini dilaksanakan secara tidak formal, iaitu secara tidak langsung, tidak memberi tumpuan ke arah perkembangan kognitif pelajar-pelajar. Penekanan hanya tertumpu kepada pengajaran kitab suci Al-Quran, tingkah laku, akhlak dan pengetahuan tentang kerohanian dan juga seni mempertahankan diri. Peringkat yang lebih teratur mula berlaku apabila terdapat satu sistem pendidikan agama yang dikenali sebagai sekolah pondok, dikendalikan oleh ulama-ulama Nusantara. Sistem pendidikannya iaitu para pelajar tinggal di sekeliling pondok yang dibina berhampiran dengan madrasah. Contoh yang dapat kita lihat pada hari ini adalah sekolah pondok yang tertua telah ditubuhkan pada tahun 1820 Masihi, iaitu dikenali sebagai Pondok Tok Pulai Condong, Kelantan. Pengasasnya adalah dipercayai seorang tuan guru bernama Haji Abdul Samad bin Abdullah, lebih mesra digelarkan dengan panggilan Tok Pulai Condong, sempena nama tempat beliau bermastautin, iaitu latar belakang pengajiannya amatlah jauh, berasal dari Patani yang menjadi tempat beliau menuntut ilmu sebelum diberikan peluang berlayar ke Mekah bagi melanjutkan pengajian. Sistem pondok ini mula diganggu gugat oleh Inggeris setelah mereka datang ke tanah Melayu dan cuba menubuhkan sekolah yang kononnya lebih sistematik untuk kepentingan politik penjajahan mereka. Seterusnya, peringkat kedua mula berlaku di zaman penjajahan Inggeris sekitar tahun 1824 sehingga 1957 Masihi, di mana sistem pendidikan di tanah Melayu dikelola dan dikendalikan di bawah pemerintahan penjajahan Inggeris tanpa mempunyai konsep dan falsafah yang konkret atau dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan pada ketika ini adalah mengikut dasar yang diperkenalkan oleh Inggeris, iaitu pecah dan perintah, serta dasar yang terbuka tanpa melibatkan campur tangan pihak lain. Pendidikan pada peringkat ini tanpa diberi pemerhatian dan kawalan yang konkret, hanya sekadar untuk melepaskan batuk di tangga. Penjajah Inggeris juga tidak memberi penekanan kepada pendidikan kerana mereka beranggapan pelaburan ke atas pendidikan tidak menguntungkan bagi mempertingkatkan kemahiran dan kebolehan rakyatnya untuk mencapai kemajuan. Pendidikan yang diwujudkan bukan untuk memajukan, tetapi sekadar struktur sosial yang sedia ada. Akibat dari dasar penjajahan ini, maka wujudlah sistem pendidikan plural. Terdapat 5 aliran bahasa yang diperkenalkan, iaitu bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil,
bahasa Arab, dan bahasa Inggeris. Sistem pendidikan plural ini tidak dapat memupuk dan menyemai semangat kebangsaan di kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Buktinya, telah tertubuh 5 jenis sekolah vernakular. Secara ringkas, ingin saya sebutkan ciri-ciri pendidikan yang berlaku sebelum kedatangan British. Yang pertama, pembelajaran dilakukan secara tidak formal, iaitu sistem talaqi, iaitu mengaji kitab-kitab turas bersama para ulama. Yang kedua, pembelajaran diwarisi secara turun-temurun dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Pembelajaran berasaskan agama Islam seperti tauhid, akidah dan akhlak, yang mana merupakan tunjang dalam pembentukan agama Islam. Yang keempat, tujuannya adalah untuk melahirkan generasi manusia yang beradab dan bersopan santun, serta melahirkan insan berkualiti, berkemahiran dan berintelektual. Semasa pemerintahan British pula, mereka mula memperkenalkan 5 jenis sekolah, iaitu sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah India, sekolah pondok dan juga sekolah Inggeris. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk mengekang perkembangan orang Melayu dan memisahkan peluang pendidikan serta melengahkan perkembangan sosioekonomi masyarakat Melayu. Hasilnya, tertubuhlah sekolah vernakular. Yang pertama, sekolah vernakular Melayu. Yang kedua, sekolah vernakular Cina. Yang ketiga, sekolah vernakular India. Yang keempat, sekolah vernakular Inggeris. Dan yang terakhir, sekolah agama yang dikenali sebagai madrasah. Baiklah, tadi saya telah sebutkan sekolah vernakular. Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan sekolah vernakular? Sekolah vernakular merujuk kepada sekolah yang menggunakan bahasa ibunda dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta pembangunan di sekolah. Di sini saya akan sebutkan 3 jenis sekolah vernakular yang berada di Malaysia ketika penjajahan Inggeris. Yang pertama, sekolah vernakular Melayu, iaitu Sekolah Melayu Gelugur, Pulau Pinang, merupakan sekolah Melayu pertama telah ditubuhkan, yang mana telah ditubuhkan pada tahun 1826 Masihi. Penggunaan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar, dan guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut juga merupakan di kalangan masyarakat Melayu. Kedua, sekolah vernakular Cina, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Guru-guru, buku teks, kurikulum juga diimport dari negara China. Penubuhan sekolah pertama sekolah vernakular Cina iaitu SJK China Huanglian, Tanjung Malim, Perak. Yang kedua, SJK China Chonghua di Kota Baru, Kelantan, yang masih wujud sehingga ke hari ini. Sekolah vernakular India pula, demikian seperti mana sekolah vernakular Melayu dan Cina, guru-guru, buku teks dan kurikulum diimport dari negara India. Bahasa pengantar utama mereka adalah bahasa India, dan sekolah pertama ditubuhkan ialah SJK Tamil Manikava Sagam di Tanjung Malim, Perak. Setelah beberapa siri sekolah vernakular ditubuhkan, wujud satu laporan yang diberi nama Laporan Barnes 1950. Laporan ini telah diketuai oleh L.J. Barnes. Tujuannya adalah untuk menyiasat dan memperbaiki pendidikan orang Melayu. Antara cadangan yang telah dikemukakan dalam laporan ini adalah: pertama, memperkenalkan sekolah kebangsaan untuk menggantikan sekolah vernakular. Kedua, pendidikan kebangsaan dibuka kepada semua kaum dan diajar oleh guru dari pelbagai kaum. Yang ketiga, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah, manakala di sekolah menengah bahasa pengantar utama adalah bahasa Inggeris. Pendidikan juga diberikan secara percuma kepada semua kaum selama 6 tahun.
Kemudian wujud laporan Fan Wu, iaitu laporan kedua pada tahun 1951. Laporan pendidikan Cina di Malaysia ini diketuai oleh Dr. Fan, iaitu Setiausaha Kerja Bersekutu Negara Cina, dan juga Profesor Dr. Wu Teh Yao yang bekerja dengan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Laporan ini ditubuhkan sebagai reaksi perasaan tidak puas hati dari kalangan masyarakat Cina terhadap laporan Barnes 1950. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan menilai kewajaran semula laporan Barnes 1950. Hasil laporan dan pandangan ini telah dimasukkan dalam Ordinan Pelajaran 1952, yang mana sekolah-sekolah vernakular dibenarkan untuk beroperasi dengan menggunakan 3 bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Apabila berlaku dua laporan itu bertembung, maka British ataupun Inggeris telah menubuhkan Ordinan Pelajaran 1952. Ditubuhkan oleh kerajaan British untuk mengkaji laporan Barnes 1950 dan laporan Fan Wu 1951. Antara cadangan yang telah dikemukakan ialah sekolah kebangsaan merupakan aliran corak persekolahan utama. Kedua, sekolah Cina dan sekolah Tamil tidak diiktiraf sebagai sekolah kebangsaan. Ketiga, bahasa Cina dan bahasa Tamil hanya diajar di sekolah-sekolah sebagai bahasa yang ketiga. Walau bagaimanapun, Ordinan Pelajaran 1952 ini tidak dapat dilaksanakan kerana berlaku darurat, juga disebabkan kekurangan keuangan dalam melaksanakannya. Tajuk sistem pendidikan di Malaysia selepas kemerdekaan. Sebagaimana kita ketahui, Malaysia telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, terutamanya pada sekitar tahun 1980-an. Tujuan utama adalah untuk menjadi tunjang ke arah pembentukan elemen pendidikan selepas negara mencapai kemerdekaan, ialah perpaduan di antara kaum. Setelah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, tugas utama adalah untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum supaya dapat membina kembali sebuah negara yang aman dan maju serta bebas daripada konflik perkauman. Dasar pendidikan di Malaysia mula dikubalkan pada peringkat pusat oleh Kabinet Kerajaan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia. Usaha yang ditumpukan untuk mewujudkan sistem pendidikan kebangsaan serta pelaksanaan pendidikan negara yang berasaskan pada Penyata Razak pada tahun 1956. Perubahan jawatan kuasa bertujuan untuk mengkaji Penyata Razak dan Ordinan Pelajaran 1957 untuk digunapakai dalam sistem pendidikan kebangsaan. Selepas itu, terbentuknya jawatan kuasa, iaitu Jawatan Kuasa Rahman Talib. Sempena nama pengurusinya sebagai Menteri Pelajaran Malaysia, iaitu Abdul Rahman Talib. Akta Pelajaran 1961 telah digubalkan berdasarkan dari Penyata Razak dan Rahman Talib. Berikut adalah paparan Penyata Razak dan Ordinan Pelajaran 1957. Penyata Razak 1956. Penyata tersebut merupakan satu cadangan yang telah ditulis pada tahun 1956 sebagai satu usaha untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Nama laporan tersebut diambil sempena daripada Menteri Pelajaran Malaysia pada ketika itu, iaitu Tun Abdul Razak. Matlamat penubuhan penyata tersebut adalah untuk membentuk semula sistem pendidikan di Malaysia. Laporan ini juga telah digabungkan ke dalam Seksyen 3 daripada Ordinan Pelajaran 1957 untuk membekalkan asas kepada rangka pelajaran ataupun rangka kemerdekaan Malaya, dan akhirnya ia dikenali sebagai Malaysia. Laporan Razak merupakan tolak ansur di antara dua laporan, iaitu laporan Barnes yang ketika itu berpihak kepada orang Melayu, dan yang kedua laporan Fan Wu
yang dipelopori oleh masyarakat China dan India. Antara perkara penting yang dicadangkan adalah mewujudkan dua jenis sekolah rendah, iaitu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Kedua-dua sekolah tersebut menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Antara yang dikemukakan ialah pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan yang sistematik, pengakuan matlamat akhir bahasa Melayu merupakan sebagai bahasa pengantar utama, mewujudkan sistem pendidikan yang sama kepada semua orang, kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia, menjadikan kemudahan pelajaran yang mencukupi, melahirkan perpaduan di antara kaum sebagai satu rumpun bahasa di tanah Melayu, mewujudkan sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan, penekanan kepada mata pelajaran Islam dan moral di semua peringkat sekolah sebagai teras memenuhi kerohanian rakyat, penekanan usaha kepada pendidikan vokasional dan teknik untuk memenuhi tenaga mahir di negara ini. Seterusnya, paparan laporan Rahman Talib 1960. Pada tahun 1959, sebuah jawatan kuasa telah ditubuhkan untuk menyemak pelajaran. Jawatan kuasa tersebut diketuai oleh Abdul Rahman Talib. Beliau merupakan Menteri Pelajaran Malaysia pada ketika itu. Tujuan penubuhan ataupun tujuan pelatihan jawatan kuasa tersebut ialah untuk mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan sebagaimana yang telah dicadangkan dalam Penyata Razak serta kesan-kesan dan pelaksanaannya. Laporan Rahmat Talib yang diperakui dalam Akta Pendidikan 1961, laporan tersebut telah mengabadikan cita-cita yang terkandung dalam laporan Razak, dan seterusnya dia menggariskan hasrat sistem pendidikan kebangsaan. Di antara kandungan dalam laporan Rahmat Talib ialah penegasan kepada pendidikan 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira, penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang kuat. Seterusnya, pendidikan percuma kepada semua kanak-kanak bermula pada tahun 1962. Semua sekolah rendah batuan akan dinaik tarafkan kepada sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Semua peperiksaan menggunakan bahasa rasmi sahaja, dan yang terakhir, guru-guru akan diberi imbuhan sebaik sahaja sekolah mereka dinaik taraf kepada sekolah kebangsaan. Paparan seterusnya adalah Akta Pendidikan 1961. Dasar pendidikan persekutuan bertujuan untuk menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang akan memupuk perkembangan kebudayaan, ekonomi dan politik di Malaysia. Di samping itu juga, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dijadikan sebagai bahasa pengantar utama. Pada peringkat ini, terdapat tahap pendidikan terbahagi kepada 4. Yang pertama, pendidikan peringkat rendah. Yang kedua, pendidikan menengah rendah. Yang ketiga, pendidikan menengah atas. Yang keempat dan yang terakhir sekali iaitu pendidikan institusi. Hasratnya untuk menyatupadukan kaum yang ada di Malaysia, namun terdapat kesukaran untuk melaksanakan kerana pola penempatan yang berlainan yang wujud di Malaysia. Berikut merupakan akta-akta pendidikan 1961. Yang pertama, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Yang kedua, penggunaan kurikulum yang sama bagi semua sekolah. Dan yang ketiga, pengambilan peperiksaan awam bagi semua pelajar. Paparan berikut adalah paparan laporan Aminuddin Baki 1964. Laporan Aminuddin Baki 1960. Berikut merupakan laporan Aminuddin Baki 1965. Laporan ini telah memperkenalkan aneka jurusan kerana yang pertama, pelajaran menengah rendah selama 3 tahun selepas pelajaran sekolah rendah. Selepas itu, pelajaran tersebut perlu disediakan sejajar dengan dasar kerajaan untuk menaikkan umur berhenti sekolah kepada 15 tahun. Dan yang kedua, perlu menyediakan pelajar
peluang untuk menjawab jawatan setelah mereka menamat persekolahan. Yang ketiga, menyediakan pelbagai jenis peluang pekerjaan apabila pelajar tamat pengajian berdasarkan kemahiran dan bakat mereka. Dan yang keempat, mempelbagaikan jenis kursus supaya dapat mengeluarkan pelbagai tenaga manusia yang mahir. Paparan berikut merupakan adalah paparan Ordinan Pelajaran 1967. Berikut merupakan yang telah dicadangkan di dalam Ordinan Pelajaran 1967. Yang pertama, penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Yang kedua, semua mata pelajaran di sekolah rendah SRJK menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar kecuali bahasa Inggeris dan bahasa ibunda. Mulai pada tahun 1975, semua sekolah SRJK akan ditukar kepada SRK. Dan yang terakhir mulai tahun 1982, SMJK ditukar kepada SMK. Berikut merupakan paparan laporan Hussein On 1971. Jawatan kuasa laporan ini telah diketuai oleh Hussein On. Beliau merupakan pada ketika itu menjawab sebagai Menteri Pelajaran Malaysia. Tujuan utama penubuhan laporan tersebut adalah selain daripada mengkaji semula dasar pendidikan, ia juga untuk menyediakan pendidikan dasar kepada semua kanak-kanak. Tujuan mengkaji semula dasar pendidikan kebangsaan untuk menyediakan pendidikan dasar bagi semua lingkungan umur kanak-kanak di sekolah. Hasilnya adalah hasil daripada laporan Hussein On, bahasa Melayu mula menggantikan bahasa Melayu menggantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar rasmi di semua sekolah aliran Inggeris. Kedua, bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Namun, bahasa tersebut perlu dipelihara. Yang ketiga, bahasa Inggeris diwajibkan di semua sekolah. Yang terakhir adalah paparan laporan Kabinet 1979. Laporan ini diketuai oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau menyandang jawatan Timbalan Perdana Menteri. Tujuan utama adalah untuk mengkaji semua matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan pada ketika itu. Berikut merupakan cadangan-cadangan yang dikemukakan di dalam laporan Kabinet. Kurikulum sekolah rendah perlu dirancang untuk melahirkan pelajar mencapai kemahiran di dalam 3 bidang asas, iaitu bidang komunikasi, manusia dan alam serta perkembangan diri individu. Yang kedua, seterusnya adalah kurikulum perlu digubal dan disusun. Semula supaya pelajar lemah dapat menguasai kemahiran asas, manakala pelajar yang bijak dapat meningkatkan lagi tahap pencapaian mereka. Yang ketiga, mengkaji semula untuk menentukan cara penyediaan 2 jenis perkhidmatan guru. Susun atau bilik darjah perlu dikaji semula untuk memenuhi kehendak piawaian pendekatan PDP pada masa kini. Dan yang terakhir, mengekalkan kenaikan darjah secara automatik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan pendidikan semasa di Malaysia. Falsafah pendidikan. Pendidikan di Malaysia merupakan satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan emosi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan bagi mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. Rang Undang-Undang Pendidikan di Malaysia yang pertama, sistem pendidikan kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai hasrat negara. Yang kedua, falsafah pendidikan kebangsaan dijadikan landasan kepada sistem pendidikan di Malaysia. Yang ketiga, tempoh pendidikan di peringkat rendah selama 5 hingga 7 tahun. Yang keempat, pendidikan di peringkat prasekolah merupakan sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan. Yang kelima, pendidikan teknik dan politeknik dipertandingkan. Dan yang terakhir, peruntukan disediakan untuk mengawal selia pendidikan swasta. Pelan Induk Pendidikan 2006 sehingga 2010. Pelan Induk Pendidikan telah dilancarkan oleh
Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi pada 16 Januari 2007 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Pelan Induk Pendidikan telah menggariskan 6 teras utama dalam pendidikan Malaysia, iaitu yang pertama, membina negara bangsa; yang kedua, membangunkan modal insan; yang ketiga, memperkasakan sekolah kebangsaan; yang keempat, merapatkan jurang pendidikan; yang kelima, memartabatkan profesyen guru; dan yang keenam, melonjakkan kecemerlangan institusi-institusi pendidikan. Dasar baru Kementerian Pendidikan 2013 sehingga 2025. Visi dasar baru Kementerian Pendidikan 2013 sehingga 2025 adalah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misinya ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Jadi kesimpulannya di sini yang boleh disimpulkan hasil daripada pembentangan tadi, yang pertamanya ialah falsafah pendidikan kebangsaan pada mulanya banyak mempengaruhi aliran falsafah esensialisme, iaitu mengutamakan pengajaran dan pembelajaran ilmu klasik yang melestarikan pengajian seperti Al-Quran, Tauhid, Akhlak dan Fiqh bagi masyarakat Islam. Yang kedua, selepas itu, semasa pemerintahan penjajah Inggeris selama 1,5 abad di bawah pemerintahan kolonial dan kapitalis, mereka telah memperkenalkan pendidikan beraliran falsafah pragmatisme yang mementingkan pendidikan sekolah dan kolej untuk melahirkan tenaga kerja bagi menyokong pemerintah kolonial berlanjutan sehingga ke era 1970-an. Pada abad ke-2010-an, sistem pendidikan kebangsaan beraliran falsafah pragmatisme yang mengutamakan pendidikan berasaskan keberhasilan sama ada di peringkat sekolah ataupun pengajian tinggi. Pendidikan di Malaysia perlu diberi perhatian ke arah pendekatan pembelajaran yang berkualiti untuk membina masyarakat dan negara yang cemerlang di peringkat antarabangsa. Saya mengakhiri pembentangan dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.